Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim hayyul qayyum allazi la yamut wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lana. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam membincangkan surah Tabarak. Jadi kita dah sampai pada ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Waalaikumsalam semua. Jadi kalau kita rujuk kepada ayat-ayat di dalam Al-Quran, maksudnya dalam banyak tempat Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan bahawa dia menghidup dan dia mematikan. Jadi kita dah bagi contoh beberapa. Kita dah bagi contoh beberapa hadis semalam yang kita boleh gunakan sebagai wirid dan amalan. Jadi cuma hari ini kita nak bincangkan tentang bagaimanakah, sebab Allah Subhanahu wa taala dia nyatakan khalaqal mauta. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia menyebut lafaz al-mauta tu terlebih dahulu. Jadi kita bincangkan tentang kematian tu. Adapun kematian yang zahir, kematian jasad ni tu tak perlu kita bincang sebab semua orang maklum lah. Kan maksud kematian jasad tadi tu itu akan menyebabkan seseorang tadi keluar daripada dunia ni berpindah kepada alam akhirat. Tapi yang kita nak bincangkan sekarang ialah kematian yang merujuk kepada al-qalbu ataupun batin manusia. Jadi pertama sekali yang kita nak bincangkan ialah apakah alamat. Maksud kita ada 3 sudut yang kita nak bincangkan. Pertama sekali alamat ataupun tanda hati seseorang mati. Lepas tu kedua yang kita nak bincangkan perkara-perkara yang menyebabkan hati kita mati. Lepas tu ketiga yang kita nak bincangkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perkara yang akan menghidupkan hati semula. Jadi ini 3 sudut yang akan kita bincangkan daripada lafaz al-mauta wal hayata. Al-mauta tu 2 perkara, tanda kematian hati, dan yang kedua ni ialah penyebab kematian hati tersebut. Adapun al-hayat nanti baru kita nak bincang macam manakah cara untuk Allah Subhanahu wa taala mengurniakan sifat hayat kepada hati kita. Jadi dalam membincangkan alamat ni, antaranya yang dah terimpun dekat sini ada 6 tanda bahawa hati seseorang tadi ditimpa dengan kematian. Pertama sekali, qala Syekh Az-Zunnun Al-Misri radhiyallahu anhu. Maksudnya salah seorang daripada wali Allah yang agung yang bernama Zunnun Al-Misri. Dia berkata, salasatun min alamati mautil qalb. 3 daripada tanda-tanda hati seseorang mati. Pertama ni ialah al-unsu ma'al khalqi. Yang kedua ni ialah al-wahsyatu fil khalwati ma'allah. Yang ketiga ialah waftiqadu halawati zikri. Jadi daripada kalam Zunnun Al-Misri ni kita dapat 3 alamat kematian hati. Lepas tu daripada nanti ada lagi beberapa kita dapat daripada kalam Ibnu Athaillah dan kalam sebahagian ulama. Jadi cukuplah 6. Moga-moga kita dapat membincangkannya lah beberapa pada malam ni.
Jadi pertama sekali dia ambil daripada kalam Zunnun. Dia kata alamat pertama ialah al-unsu ma'al khalqi. Maknanya kemesraan ataupun kegembiraan apabila ma'al khalqi bersama-sama dengan makhluk. Maknanya sekiranya kita tidak berjumpa dengan manusia, kita akan berasa runsing. Ataupun sekiranya kita tadi tidak berhubung dengan manusia, kita akan berasa tidak seronok. Habis, apakah kegembiraannya? Kegembiraan ni ialah bersama-sama makhluk. Maksudnya melaksanakan hobinya. Maksudnya berkawan kan, pergi ke sana, ke sini. Ataupun pergi kepada kelab-kelab. Ataupun pergi kepada majlis-majlis. Ataupun perhimpunan-perhimpunan. Ataupun bersembang. Ataupun diistilahkan sebagai melepak kan, duduk di kedai kopi. Ataupun pergi ke stadium beramai-ramai. Jadi keseronokannya ialah apabila bersama-sama manusia. Keseronokannya ma'al khalqi apabila dia tadi bersama-sama dengan makhluk. Jadi sekarang ni kita dapat tengok untuk menilai keseronokan kita tu dengan manusia ke ataupun tidak. Maksud kita lihat keseronokan kita dengan memegang telefon tadi. Maknanya sekiranya kita sentiasa nak melihat ke dalam telefon tersebut. Maksud nak tengok orang ni cakap apa, kan, orang ni kata apa dekat kita, ataupun orang ni apa yang dia ucapkan, apa yang dia puji, apa yang dia komen. Jadi maksudnya keseronokan ialah apabila berhubung dengan manusia, sama ada secara fizikal ataupun secara maya. Jadi itu tanda-tanda awal ataupun tanda bahawa hati seseorang tersebut telah mati. Maksudnya sekiranya macam ni, sekiranya hati tadi hidup, dia suka berhubung dengan Allah dan kekasih Allah. Kerana itu ialah daripada sudut kerohanian. Rohani dia akan suka berhubung dengan rohani lah. Tetapi sekiranya jasmani, maksudnya tanah, jasad kita yang daripada tanah ni, dia akan suka berhubung dengan tanah seumpamanya juga. Dan maksudnya dia akan suka berhubung dengan manusia-manusia yang tiada kerohaniannya, maksudnya makhluk-makhluk yang lalai. Jadi tanah dia akan tetap tertarik juga kepada tanah tadi. Tapi sekiranya hati seseorang tadi hidup, maka dia punya keseronokannya akan berbeza daripada orang yang hatinya tidak hidup. Jadi itu tanda yang pertama lah. Maksudnya Zunnun berkata keseronokannya ialah dengan manusia. Jadi apabila Allah Ta'ala menzahirkan ketakutan dengan virus seumpamanya ni, maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya sedang merawat kita. Maksudnya sebelum ni kita tak boleh, mesti nak keluar rumah, mesti nak jumpa orang, mesti nak mesyuarat ke ataupun meeting ke ataupun lepak ke ataupun berjumpa di mana-mana ke. Maksudnya kalau satu hari tak jumpa orang, kita tak boleh. 3 hari tak jumpa orang, tak boleh. Seminggu tak jumpa manusia, tak boleh. Jadi sekarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia dah tolong buatkan. Maksudnya Allah Ta'ala yang tolong sekat sementara ni supaya kita tadi dapat memfokuskan kepada rohani. Maksudnya jangan kita asyik berhubung dengan manusia. Itu tanda pertama lah. Tanda yang kedua ialah al-wahsyah fil khalwati ma'allah. Okay, jadi sekarang ni pertama dia amat suka dengan manusia. Jadi tanda yang kedua ialah dia berasa tidak seronok sekiranya bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maknanya sekiranya dia duduk di atas sejadah bersendirian, 1 minit, 2 minit, 3 minit, dia dah rasa tak suka dah. Dia dah rasa runsing, kan? Dia dah rasa rimas, dia dah rasa tertekan, kan? Dia dah rasa bosan, ataupun dia rasa sakit badan, pening kepala, macam-macam alasan je lah. Nak pergi tandas, nak makan, haus, panas, tak boleh duduk, sakit pinggang, sakit kaki. Itu semua alasan-alasan tanda dia tadi tidak suka duduk bersama-sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini dia punya pasangan dia. Sekiranya ada kedua-dua ni, maka amat berbahaya. Maknanya sekiranya kita amat suka bercakap dengan manusia, kan, bersembang dengan manusia, kan, maksudnya berhubung dengan manusia,
dan dalam masa yang sama duduk di atas sejadah bersama-sama Allah tak suka, maka itu tanda Sahal bin Abdullah, Imam Zunnun tadi memberitahu bahawa hati tersebut mati. Jadi tujuan kita bincang ni supaya kita nilailah diri kita masing-masing. Kita bukan belajar untuk nak pergi menilai manusia lain. Maksud kita nilai diri kita. Boleh tak kita duduk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan kita suka duduk tersebut. Lepas tu tanda terakhir yang dinyatakan oleh Zunnun, iftiqadu halawati zikri. Hilang keseronokan berzikir. Maksudnya kalau kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak ada seronok pun. Ataupun apa ni buang masa ni. Ataupun tak ada faedah lah buat kerja ni. Tak ada rasa keseronokan berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya bergabung ketiga-tiga tadi tu, maksudnya terlampau suka berhubung dengan manusia. Tak boleh kalau tak ada. Kalau tak tengok WhatsApp dari tiap-tiap hari, dia tak boleh hidup kan. Ataupun tak tengok telefon atau seumpamanya, tak boleh hidup dia rasa. Yang kedua, bila duduk saja bersedia atas sejadah, cepat sangat nak lari. Kan maksudnya kita sentiasa bila nak habis ni tak seronok lah, ataupun kita rasa tak selesa duduk berkhaluat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, berzikir tak ada rasa. Maknanya kalau kita sembahyang, maksudnya zikir ni dia asas. Kalau kita berzikir pun kita tak ada rasa keseronokan, maksudnya tak ada rasa gembira dapat berzikir menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka sembahyang baca Quran tu lagi tak ada rasanya. Sebab zikir ni dia ialah ibadat yang paling asas. Ibadat yang paling awal di dalam agama Islam ialah berzikir. Sekiranya kita dah ada keseronokan berzikir, kan kita dah boleh duduk berzikir setengah jam setiap hari, sejam setiap hari. Lepas tu makin lama makin bertambah jadi 2 jam, 3 jam, 4 jam. Dan sekiranya kita tadi boleh menghidupkan keseronokan berzikir tadi, barulah datang keseronokan apabila kita semayang. Dan apabila kita dah seronok dalam semayang, baru boleh datang keseronokan apabila kita tadi membaca Quran. Jadi asas ni ialah kepada zikrullah, zikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini 3 tanda asas lah, maksudnya yang dinyatakan oleh Imam Zunnun. Jadi kita boleh nilailah diri kita. Maksudnya tujuan tadi supaya kita tadi tengok kan. Maksudnya kalau kita tadi suka memegang tasbih ke lebih lama kan, ataupun suka memegang telefonnya lebih lama. Maksudnya kita banyak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak ke, ataupun kita lebih banyak menyebut nama manusia, nama orang tu, nama ahli politik ni, nama atlet ni, nama ahli sukan ni, nama orang glamour ni, orang ni. Jadi kita tengok percakapan kita tu. Maksudnya sekiranya kebanyakan cerita percakapan ni ialah Allah, keagungan Allah, Nabi-Nabi, Rasul, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah tanda kita tadi mengingati Allah, kegembiraannya. Jadi itu semua tu tanda-tanda untuk kita nilai diri kita lah. Tetapi sekiranya ketiga-tiga tanda ni ada, maksudnya ada pada diri kita yang kita minta lindung daripada Allah, maka itu tandanya hatinya mati walaupun jasad ni hidup. Walaupun jasad kita ni boleh bekerja, berkahwin, beranak pinak, boleh beli rumah, boleh beli kereta, tapi ketahuilah bahawa jasad tu sajalah yang hidup kan, tetapi dikhawatiri hatinya mati. Itu 3 tanda lah yang dapat kita nyatakan, dinyatakan oleh Imam Zunnun. Okay, sekarang ni tanda yang keempat pula. Tanda yang keempat ni kita ambil daripada kitab Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dinyatakan dalam Hikam, min alamati mautil qalbi, setengah daripada tanda kematian hati, adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat, tiada rasa sedih terhadap ketaatan-ketaatan yang terlepas. Maksudnya kita maklum setiap hari kita sepatutnya ada wirid yang kita amalkan. Setiap hari wirid yang paling kita maklum ialah solat. Dan lepas tu kita ada membaca surah Tabarak, membaca surah Yasin. Lepas tu kita sepatutnya ada istighfar, kita ada berselawat kepada Nabi SAW. Jadi sekiranya tertinggal sesuatu wirid, kan, ataupun hari ni tertinggal contohnya sembahyang duha, jadi
ataupun nanti tertinggal solat witir. Dan keadaan inilah adamul huzni, tiada berasa sedih. Maksudnya tinggal pun tak kisah kan. Maksudnya tertinggal kelas pengajian pun tak kisah, ataupun tertinggal menghadiri bersama sahabat-sahabat ke majlis zikir ke, ataupun majlis solat berjemaah ke. Semua ketaatan yang kita buat sekiranya tertinggal, kita tak ada rasa sedih. Itu tanda keempat yang dinyatakan di dalam hikam, menunjukkan bahawa antara tanda hati tersebut telah mati. Jadi itulah yang kita takut sangat ni. Maksudnya, tapi selagi kita, contohlah, kita tertinggal sembahyang, masih ada kesedaran, berdosa aku nak tinggal sembahyang ni. Itu masih tanda ada hidup sikit lagi. Tapi yang paling kita takutnya kalau tertinggal berzikir, tak ada rasa langsung. Maksud tinggal berzikir dengan berzikir sama saja. Maksud tak ada beza pun pada diri seseorang. Maka itu antara tanda hati tersebut sememangnya tidak hidup. Sebab wirid ataupun zikir tadilah ibadat yang teragung. Kan yang Allah Ta'ala kata, wala zikrullahi akbar, untuk menghidupkan hati kita. Jadi sekiranya itu kita tinggalkan sehari, tinggal berzikir, mula-mula hari pertama ada menyesal sikit kan, lepas tu dah hari kedua dah kurang sikit menyesalnya atau sedihnya kan, hari ketiga dah tinggal lagi, lepas tu dah jadi biasa kan, hari keempat dah jadi biasa, hari kelima dah jadi biasa, lepas tu seminggu dah tak berzikir kan, 2 minggu dah tak berzikir, maka itu tanda dikhawatiri hati telah mati balik semula. Maka dalam kitab-kitab, maksudnya ulama' tasawuf dah kata, sekiranya 40 hari keadaan tersebut berkekalan, maka tanda hati tadi telah mati. Maka hati tersebut perlu diperbaharui dan perlu dihidupkan balik semula. Dan ini tanda yang keempat kan, maksudnya apa saja yang tertinggal apa saja amalan yang kita sepatutnya buat, dan apabila kita tertinggal, maka dia tiada langsung kesedihan. Tetapi sekiranya tertinggal aktiviti dunia kan, itu rasa amat sedih kan, rasa amat menyesal, seminggu tak boleh tidur. Itu tanda jasadnya memang hidup lah. Kalau jasad hidup memang macam itulah tandanya. Tetapi yang kita risaunya hati tadi yang tidak hidup. Lepas tu tanda yang kelima yang dinyatakan dalam hikam ni, wa tarkun nadami ala ma fa'alahu minaz zallat, dan meninggalkan penyesalan ke atas dosa-dosa yang dia lakukan. Ini satu masalah lah. Maksudnya kita tahu kita ada satu ketika kita mungkin meninggalkan sembahyang. Dan jadi kita tak ada rasa sedih. Dulu ni aku tak sembahyang, berdosanya. Dan sekarang ni contohnya apabila kita telah, contohnya umur kita 30, maksudnya kita baru mempelajari berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita berumur 30 baru kita mempelajari berzikir, maksud kita sepatutnya sedar kita sudah meninggalkan zikir tersebut selama 15 tahun. Maksud daripada kita balik umur 15 sampailah umur kita tadi menerima zikir tersebut 30 tahun, kita dah ada 15 tahun dan diistilahkan sebagai az-zallat, kesilapan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu pun tak ada dipanggil an-nadam, tak ada rasa penyesalan terhadap tuntutan Allah Ta'ala yang kita abaikan. Jadi sekiranya kita ada rasa penyesalan, bila kita dah mempelajari zikir tersebut, kita kena buat lah. Tapi yang terlepas pun kita kurang menyesal. Lepas tu apabila amalan yang dah diterima, dan amalan kita dah pelajari pun kita tak usahakannya bersungguh-sungguh, maka itu dipanggil apa lagi? Tanda bahawa hati tadi kurang nak berhidup. Maksudnya kurang menyesal pun dia. Dan lepas tu untuk ke depan tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk mengganti semula perkara-perkara yang telah lalu, kesilapan-kesilapan yang telah lalu. Dan ini antara tanda yang kelima kan, hati tersebut mati. Dan tanda yang keenam dia kata wa qillatul haya'i, kurang sifat malu, min mautil qalbi, berpunca daripada hati yang mati juga. Maksudnya kita paling takut lah, maksudnya buat maksiat tunjuk dekat orang kan, buat maksiat rakam tunjuk dekat orang, ataupun kita dan perempuan contohnya dalam keadaan tidak menutup aurat kan, ambil gambarnya lepas tu tunjukkan kepada manusia di dalam Facebook ataupun seumpamanya. Ataupun ni antara salah satu masalah lah, maksudnya kurang berasa malu di hadapan manusia dan lebih-lebih lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu 6 tanda yang dinyatakan
tanda bahawa hati seseorang tersebut mati. Jadi kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati yang mati. Jadi sekarang ni kita nak bincangkan antara sebab kenapakah hati manusia mati. Jadi daripada yang saya himpunkan ni, ada beberapa sebab lah. Mungkin kita boleh bincangkan sedikit demi sedikit. Dan yang terhimpun kat sini ada dalam 18 perkara-perkara ataupun 15 lah perkara yang menyumbang kepada kematian hati manusia. Jadi pertama sekali dinyatakan daripada Malik ibn Dinar. Qala sa'alatul Hasan. Aku bertanya kepada Hasan Basri, ma uqubatul alimi? Apakah hukuman yang Allah Ta'ala timpakan kepada orang alim? Maksud orang alim ni ialah orang yang berilmu, orang yang mempelajari agama. Jadi hukuman yang Allah Ta'ala timpakan kepada orang alim ialah mautul qalbi, ialah kematian hati. Maksudnya Malik bin Dinar dia tanya kepada Hasan Basri, apa pula hukuman yang Allah Ta'ala timpakan kepada, maksudnya ahli agama, apabila dia duduk di dalam bidang agama, dia akan, sekiranya dia tadi melakukan kesalahan, Allah Ta'ala akan hukum. Apakah hukuman tersebut? Mautul qalbi, hati yang mati. Qultu, Malik bin Dinar berkata, wa ma mautul qalbi? Bagaimanakah, apakah kematian hati tersebut? Qala, berkatalah Malik ibn Dinar, dan berkatalah Hasan Basri, talabud dunya bi'amalil akhirati. Maksudnya menuntut habuan dunia dengan menggunakan amalan akhirat. Ini salah satu perkara yang akan menyebabkan hati mati terus. Maksudnya amalan akhirat. Seperti mengajar, kan, seperti mendidik manusia, menjawab sesuatu jawatan agama, kan, di bahagian fatwa ataupun di bahagian qadi ataupun apa sajalah kerja-kerja yang melibatkan amalan-amalan agama, tetapi dibuat amalan agama tersebut untuk mencari habuan dunia. Maka sekiranya seseorang menjadikan agama sebagai alat untuk mendapatkan dunia, maka Allah Ta'ala akan menghukum orang tersebut. Dan apakah hukumannya? Mautul qalbi, hati tersebut akan mati. Dan itu sebab pertama. Sebab kedua, Nabi SAW berkata, ya Hafsatu, wahai isterinya yang bernama Hafsah, iyyaki wa kasratal kalam, fa inna kasratal kalami bi ghairi zikrillah tumitul qalba. Maksudnya dia berkata kepada isterinya Hafsah, hendaklah kamu menjauhi banyak bercakap. Fa inna kasratal kalam, sesungguhnya banyak bercakap tanpa berzikir, tumitul qalba, akan mematikan hati. Wa alaika. Jadi itu sebab yang kedua yang kita nak bincangkan sekarang ni, terlampau banyak sangat bercakap. Jadi apabila dah berlaku keadaan kita sekarang ni, Allah Subhanahu Wa Taala ingin memisahkan kita daripada manusia rakan-rakan kita bersembang tadi. Kan, jadi moga-moga percakapan yang terlampau banyak, kan, percakapan kosong tadi, dia akan kita dapat kurangkan untuk mengelakkan hati mati. Kerana Nabi kata kat sini, fa inna kasratal kalami bi ghairi zikrillah. Bercakap banyak tapi topiknya bukan mengingati Allah. Maksudnya cerita tentang dunia semata-mata, kan, cerita tentang hobi semata-mata, cerita tentang pekerjaan semata-mata, cerita tentang keseronokan semata-mata. Itu memang Nabi kata, sekiranya terlampau banyak bercakap tersebut, tumitul qalba, akan mematikan hati manusia. Dari yang setengah ulama kata yang paling dunia yang paling berbahaya sekali apabila kita cakapkan ialah dalam permasalahan politik. Maksudnya siasah tadi tu. Maksudnya nak berebut, kan, nak berebut tentang kedudukan, pangkat, pemerintahan sebagainya. Maksudnya itu saja topiknya. Perbahasan percakapannya tiap-tiap hari ialah dalam permasalahan politik. Dia bukan suruh kita meninggalkan politik bagi kepada KPI. Kan, maksudnya ada orang yang dah ditugaskan untuk mengambil jawatan politik tersebut. Tetapi sekiranya kita bercakap tentang perkara tadi, sembangnya mesti ceritanya tentang parti ini mengutuk parti ini, orang ni mengutuk yang ni, berlawan dengan sini. Jadi itu semua akan menyebabkan hati manusia tadi mati. Tapi sekiranya kita bercakap tadi pada perkara yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara tersebut tak apa. Lepas yang ketiga kita bincang, lepas tu kita berhentilah. Nanti insyaAllah kita sambung. Yang ketiga yang paling berbahaya mematikan manusia ialah kasratud dhahik, fa innaha tumitul qalba.
terlampau banyak sangat tergelak ketawa, maka sesungguhnya perkara tersebut juga akan mematikan hati manusia. Jadi kita maklumlah sekarang ni kita manusia sekarang ni dia ada buat pertandingan lawak kan, pertandingan nak menggelakkan manusia, siapa yang paling lawak dan seumpamanya. Jadi benda tersebut daripada satu sudut orang rasa mungkin nak menghilangkan tekanan kan, maksudnya dengan melihat program-program lawak dan seumpamanya. Tapi kita tak sedar bahawa gelak ketawa yang terlampau banyak kan, maksudnya akan menyebabkan hati seseorang tadi lalai. Maksudnya apabila gelak ketawa kerana sesuatu keadaan menunjukkan kepada dia tadi tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam Al-Quran pun memang Allah Taala bagi tahu fal yabku kasiran. Maksudnya Allah Taala suruh menangis ni yang banyak kan, maksudnya jangan kita gelak tadi yang banyak. Kerana sekiranya terlampau banyak tadi gelak, dia akan memberi kesan kepada hati manusia, dan kesan itu apabila dia berulang maka menyebabkan hati tadi mati. Jadi kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis tu dia kata wal qahqahatu minasyaitan, maknanya ketawa terbahak-bahak tadi daripada syaitan, wat tabassumu minallah, adapun tersenyum itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ketawa terbahak-bahak ni dia menunjukkan kepada kelalaian dan keseronokan yang amat sangat, seolah-olah di hadapan kita tadi tak ada kematian, seolah-olah di hadapan tadi tak ada nak melintas kepada neraka, tiada azab kubur dan seumpamanya. Maka itu tanda hati seseorang tadi mati. Dan termasuk juga dia kata kat sini, antara yang digolongkan juga dalam ketawa terbahak-bahak ni ialah terlampau suka sangat bergurau. Bergurau yang juga boleh sekiranya diulang wa huwa yumitul qalba, dia akan mematikan hati manusia. Jadi itu 3 perkara lah yang kita sempat bincang pada hari ini. 3 punca utama yang menyebabkan hati manusia mati. Pertamanya ialah menuntut dunia dengan amalan akhirat. Yang ketiga ialah terlampau banyak sangat bercakap. Dan terlampau banyak bercakap ni dia termasuk jugalah dengan kita tadi menulis di dalam telefon, mesej dan seumpamanya, itu juga termasuk. Ataupun duduk di depan komputer type sepanjang-panjang kan, maksudnya kemudian dimasukkan ke dalam WhatsApp ke ataupun dipost ke sana ke sini kan, maksud kita terlampau suka bercakap tadi. Dia merujuk kepada bercakap di lidah dan bercakap di dalam hati ataupun dalam fikiran, semuanya termasuk dalam bercakap. Yang dituntut daripada kita ialah as-samtu, diam, kemudian baca astagfirullah, itu yang dituntutnya. Tapi kalau kita banyak sangat bercakap, dan dia akan menyebabkan macam yang bercakap dunia tadi. Contohnya kita bercakap tentang dinar dan dirham. Dinar dan dirham ni dia ialah dunia yang mati. Dan apabila kita sebut di lidah kita dinar dan dirham, lafaz dinar tadi dia akan terbentuk di alam ghaib. Dinar tadi akan wujud kemudian masuk ke dalam hati kita. Apabila masuk dalam hati, maka matilah hati tersebut kerana benda mati yang masuk ke dalam. Kerana lidah tadi tu dia akan mewujudkan, menjasadkan apa saja yang kita sebut, dan benda itu akan memberi kesan kepada hati kita sendiri. Jadi hendaklah kita mengurangkan percakapan dunia, dan sama ada daripada lidah ataupun daripada jari ataupun dalam bentuk tulisan. Dan yang ketiga ialah mengurangkan gelak ketawa, bergurau dan seumpamanya. Maksudnya kasratu yang dilarang, maksud terlampau banyak. Kalau bercakap sedikit perkara-perkara yang penting tu boleh kan, maksudnya bercakap dalam keadaan tidak melampau tu tak apa, ataupun tergelak terketawa kan dalam keadaan sedikit tadi tak apa. Tapi yang ditakutnya ialah kasrah, terlampau banyak dan berulang-ulang. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita ada soalan ke daripada kawan ni? Soalannya jadi soalan sahabat kita ni, adakah wirid zikir dimaksudkan adalah ibadat khusus zikir atau zikir sirhati jika mengikut pandangan atau kata-kata Ibnu Athaillah? Jadi kalau zikir tadi dinyatakan oleh imam yang atas tadi, maksudnya kata zikir yang dimaksudkan tiada rasa tadi, maksud hilang kemanisan berzikir tersebut, ialah zikir yang diijazahkan daripada guru-guru yang diamalkan. Kan, maksudnya itulah apabila disebut zikir di dalam ilmu tasawuf, maka mereka maksudkan zikir yang bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maksudnya zikir itulah yang akan mendatangkan keseronokan, kelazatan kepada manusia. Tetapi bukan itu tujuannya. Kan? Maksudnya bukanlah keseronokan itu ialah tujuan. Tujuannya ialah Allah semata-mata. Tetapi Allah Ta'ala mengurniakan rasa. Tetapi sekiranya rasa itu pun tak ada, maka tandanya hati tadi mati. Sebab hati pun dia ada deri rasa. Macam kita ada lidah ni. Kan lidah ni dia boleh merasa. Kalau jasad kita hidup, kita letak sesuatu di lidah, kita akan rasa manis, masam, pahit seumpamanya. Jadi begitu juga hati. Apabila hati tadi hidup, dia mempunyai deri rasanya tersendiri. Dia boleh merasai lafaz Allah, kan, boleh merasai lafaz la ilaha illallah. Tapi sekiranya hati tadi mati, apabila nama-nama tadi disebut pun dia tak dapat merasainya. Jadi yang dimaksudkan ialah zikir yang diwarisi daripada Rasulullah SAW. Jadi terima kasih banyak kepada sahabat semua. Jadi kita dah, masa pun dah sampai 10.30. Jadi moga-moga kita sambunglah pada pengajian yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Jadi segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah-salah daripada diri saya sendiri. Walhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jadi sama-sama semua, terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang membaca dan mendengar. Moga-moga Allah Ta'ala beri kefahaman dan kekuatan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.